Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Zulaika binti Kamarudin, memegang kad matrik bernombor D20191088-307. Video ini adalah mengenai pembentangan bagi penulisan esei bagi subjek HNH Etika dan Peradaban. Dalam video ini, saya akan membicarakan tentang 17 matlamat pembangunan mampan yang telah dijalankan oleh pihak United Nations. Matlamat pembangunan mampan juga dikenali sebagai Sustainable Development Goals atau lebih ringkas dipanggil sebagai SDGs. 17 matlamat pembangunan mampan ini termasuklah yang pertama, No Poverty, yang kedua, Zero Hunger, yang ketiga, Good Health and Well-being, yang keempat, Quality Education, yang kelima, Gender Equality dan banyak lagi. Sebelum itu, apa itu matlamat SDG? Matlamat SDG adalah untuk menginstitusikan budaya serta amalan teknologi hijau dalam kehidupan masyarakat yang tinggal sama ada luar bandar ataupun di bandar. Balik kepada 17 matlamat pembangunan mampan sebentar tadi, ingin saya fokuskan terhadap matlamat yang kedua iaitu Zero Hunger atau lebih dikenali sebagai sifar kebeluran. Ekoran penularan wabak COVID-19 yang berlaku baru-baru ini telah menyebabkan ramai mengalami kesempitan hidup dan akhirnya menyebabkan mereka kekurangan makanan untuk dimakan. Oleh itu, penubuhan SDG matlamat yang kedua iaitu sifar kebeluran ini amatlah wajar kerana ia dapat membantu sedikit sebanyak mengurangkan beban mereka yang melalui masalah ini. Di sini, saya ingin kaitkan seorang pendakwah yang cukup terkenal dengan sifatnya yang baik dan penyayang, iaitu Ustaz Abid Liu yang seringkali menolong orang ramai yang mengalami kesusahan dengan menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, serta wang dan pembelajaran. Usaha yang dilakukan beliau sedikit sebanyak berkait dengan matlamat SDG iaitu untuk mengurangkan jumlah mereka yang mengalami kebeluran. Setiap lapisan masyarakat maupun pemimpin hendaklah bekerjasama dalam merealisasikan matlamat ini supaya jumlah mereka yang mengalami kebeluran pada suatu hari nanti akan berjaya diturunkan kepada angka sifar. Selain itu, Ustaz Abid Liu juga telah menubuhkan satu pasaraya yang menawarkan harga cukup murah dengan tujuan untuk menolong orang ramai yang mengalami kesusahan dan kesempitan hidup ekoran zaman COVID-19 ini. Beliau juga telah menyediakan kemudahan ambulan yang percuma untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Seterusnya, matlamat kedua iaitu Zero Hunger ataupun sifar kebeluran ini bukan sahaja diaplikasikan di negara Malaysia ini, namun dilakukan untuk seluruh dunia, tidak kira Korea, China, Amerika Syarikat, London atau di mana sahaja. Namun begitu, peperangan juga menyebabkan satu punca yang menyebabkan kurangnya makanan berzat dan sihat bagi mereka yang amat memerlukan. Sebagai contoh, antara negara yang berada dalam kemelut peperangan saat ini adalah Yaman, Syria, Palestin dan banyak lagi. Hal ini telah menyebabkan mereka kekurangan sumber makanan disebabkan oleh sekatan oleh pihak musuh dan menyebabkan ramai kanak-kanak yang bawah 5 tahun ataupun atas serta orang dewasa maut akibat menahan rasa lapar ataupun kebeluran. Permasalahan peperangan yang menyebabkan kebeluran ini haruslah diambil berat oleh pihak Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai UNESCO untuk bersama-sama mendukung matlamat yang telah dijalankan oleh pihak United Nations demi menjayakan sifar kebulur ini. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak World Health Organization, sebanyak 22% atau 149 juta bilangan kanak-kanak yang bawah 5 tahun maut setiap hari kerana menahan lapar dan kebeluran. Buat pengetahuan semua, di Malaysia ini, satu data yang telah dikeluarkan oleh pihak SW Corp pada tahun 2017, sebanyak 16,888 tan metrik sisa makanan telah dibazirkan. Sepatutnya, jumlah yang tersisa ini dapat menampung 12 juta mereka yang memerlukan sekiranya ia tidak dibazirkan. Oleh itu, semua masyarakat sepatutnya mengamalkan sikap berjimat cermat dan tidak membazir demi kebaikan semua orang. Antara langkah yang boleh diambil oleh setiap masyarakat bagi mengelakkan pembaziran adalah dengan memasak mengikut kuantiti yang diperlukan sahaja. Pernahkah anda menonton filem Interstellar yang diarahkan oleh Christopher Nolan serta dibintangi oleh beberapa artis Hollywood? Filem Interstellar ini mengisahkan tentang misi pencarian bumi baru untuk didiami manusia. Bumi baru ini telah dikaji sekiranya ia mempunyai oksigen, tanah, air dan sumber makanan untuk meneruskan kehidupan. Hal ini menunjukkan perkaitan di antara matlamat pembangunan mampan serta
kelangsungan hidup. Sekiranya bencana alam menimpa bumi, adakah kesenangan yang dinikmati hari ini masih berkekalan atau lenyap begitu sahaja? Kesimpulannya, sesuatu hasil tidak dapat diraih sekiranya tidak diusahakan, dan diharapkan supaya matlamat pembangunan mampan yang kedua ini, iaitu sifar kumulur, dapat dijayakan supaya semua masyarakat dapat hidup secara aman, adil, taraf yang sama dan aman. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.